bagi kita seorang Muslim yang layak untuk menunaikan ibadah haji, iaitu kemampuan dari segi kewangan. Jadi kalau kita tengok flashback pada tahun 2019, pada waktu tu kos untuk menunaikan haji tanpa subsidi adalah bernilai sebanyak RM22,900. Kemudian pada tahun 2022, ia meningkat kepada RM25,540. Dan pada tahun ini, kosnya meningkat sehingga RM30,850. Jadi kalau kita tengok 3 tahun yang kebelakang ini, yang waktu kita boleh hantar jemaah haji, ada peningkatan antara 11 ke 20% kenaikan kos haji. Jadi apakah punca kenaikan kos haji ni? Jadi antara punca yang paling ketara adalah akibat daripada inflasi dan juga penurunan mata wang ringgit Malaysia kita. Jadi kalau maksudnya makin lama makin mahal lah. Dan saya difahamkan bagi mereka yang hendak merayu untuk ibadah haji pada tahun ini, mereka harus pilih untuk bayar kos penuh. Jadi RM30,000. Jadi kalau kita tengok kalau kita nak simpan duit dari tahun ke tahun, kena tambah banyak duit untuk kita cukupkan kita punya kos ataupun dana untuk tunaikan haji. Dan jangan lupa juga, selain pada kita kos untuk pergi haji, kita juga kena ada kemampuan untuk meninggalkan wang belanja untuk keluarga kita di tanah air. Jadi ini merupakan satu kos juga. Kalau katakan kita sandarkan kepada emas, emas merupakan salah satu kaedah simpanan yang saya anggap alternatif kepada simpanan tunai, sebab ia kalis inflasi dan juga ia tidak terlalu terkesan dengan kenaikan penurunan ringgit Malaysia. Dan kalau kita tengok pada sekitar 20 tahun kebelakang ni, secara purata kenaikan emas adalah sebanyak 10%. Jadi kalau kita menyimpan 1 gram sebulan, jadi kita hanya perlukan lebih kurang 100 gram lah untuk kita cukup untuk simpan dana untuk pergi haji. Dan 1 gram yang sama harganya meningkat dari tahun ke tahun, dan walaupun kos haji meningkat, jadi kita tidak perlu top up wang lain lagi dengan syarat kita dah ada cukup 1 gram. Jadi kalau kata kita ambil tagline 1 gram 1 bulan kita simpan secara istiqomah, jadi kita perlukan lebih kurang 8 tahun lah. Jadi maksudnya kita mula menyimpan sekarang, kita daftar haji, dapatkan queue, dan insyaAllah pada time kita cukup duit yang kita target untuk pergi haji tu, kita dah ada duit yang cukup, kita jualkan emas kita boleh dapatkan dana yang cukup untuk pergi haji. Selain daripada itu juga, selain bukannya haji saja kita boleh simpan untuk simpanan emas, kita juga boleh sediakan dana untuk IPT anak kita, iaitu Institut Pengajian Tinggi. Dan baru-baru ni ramai antara kita anak kita dapat kursusan cemerlang daripada pembesaran SPM, dan of course bila dah cemerlang mereka nak melanjutkan pelajaran ke IPT. Dan kadang-kadang kekangannya ialah dari segi dana untuk mereka belajar tak cukup ataupun tak ada. Jadi emas bukan alternatif. Sebab apa? Kalau kita simpan emas, kita akan rasa sayang untuk jual dan simpanan kita akan berpanjangan. Kalau kata kita simpan duit, nampak je duit, kita akan berbelanja ni mudah untuk kita bocor untuk perkara yang mungkin tidak penting. Daripada duit simpanan tak bocor, kita juga akan rasa ketagih untuk menyimpan lagi dan lagi melalui simpanan emas. Jadi dan kata lain, emas bukan satu alternatif simpanan yang terbaik, yang proven. Dia akan membantu kita mencapai matlamat kewangan kita dengan lebih cepat. Yang penting ia konkret. Maksudnya kita nampak depan mata, yang penting emas yang kita simpan tu emas fizikal supaya kita dapat pegang dan kita boleh tidur lena setiap malam, insya-Allah.